Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak membawakan satu kisah. Kisah seram sebenarnya, tapi bila Abang dapat kisah ni, Abang rasa terbuai perasaan tu jadi sedih. Abang tak tahu kenapa. Lagi-lagilah lepas Abang dengar lagu-lagu sedih, lepas tu dapat pula kisah ni diceritakan oleh seorang perempuan yang sekarang umur dia dah dekat-dekat 50-an, yang berlaku dekat dia waktu dia dengan keluarganya duduk dekat satu estate di kawasan, kalau tak silap Abang, Keluang, Johor ke Pontian, Johor, macam itulah lebih kurang, tapi dekat kawasan Johor lah, dekat satu estate. Berlaku pada waktu umur dia belasan tahun. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang dan insya-Allah Abang akan ceritakan. Jadi jom kita teruskan, dan cerita ni agak panjang, Abang bahagikan kepada dua bahagian supaya nampak macam senang tersusun. Okey, jom kita teruskan dengan ceritanya. Dan cerita kali ni bukan daripada Melayu, bukan daripada Cina, tapi daripada India. Disebabkan kita ni hidup berukun dalam satu negara yang banyak kaum, jadi Abang seronok bila dapat cerita bukan daripada orang Melayu, tapi daripada India, yang sebelumnya Abang dapat daripada Cina, daripada seorang kawan Cina kita lah kan, penonton Cina yang tonton video Abang. Dan kali ni adalah seorang penonton India yang tonton video Abang, disampaikan kepada Abang yang berlaku pada dia dan juga mak dan keluarga dia pada tahun 90-an. Waktu tu dia berumur 21-22 dan sekarang ni umur dia dah dekat 50. Cerita dia macam ni. Dulu pada tahun 90-an, dia ni adik-beradik 7 orang. Yang cerita kat Abang ni lah, dia ni anak yang bongsu, perempuan, nama dia Suha. Nama dia punya panggilan dia Suha. Jadi waktu tu ayah dia dah meninggal. Dia di India atau keluarga India. Ayah dia dah meninggal. Jadi adik-beradik ada lebih kurang 7 orang. Daripada 7 orang adik-beradik tu, anak yang ke-6, yang paling mengucap panjang lah kalau orang Melayu cakap kan, yang paling kata nakal lah antara 7 orang adik-beradik tu, yang ke-6 tu nakal, iaitu lelaki. Jadi mak dia ni bekerja dekat estate ni, dia orang ni semua tinggal dekat estate. Banyaklah bersabar dengan anak yang nombor 6 ni. Anak yang nombor 1 sampai anak yang nombor 5 kebanyakannya dah keluar daripada estate, yang bekerja keluar. Dia orang kerja kilang, ada waktu tu ada yang jadi cikgu. Tapi yang tinggal dekat rumah tu hanyalah Suha dan juga abang dia dan juga mak dia, bertiga lah. Tapi nak jadikan cerita semuanya dah diaturkan oleh Allah. Kalau kita Islam, diaturkan oleh Allah Ta'ala lah, diaturkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ceritanya bermula bila pada satu hari abang kepada Suha, kita namakan sebagai abang nak namakan sebagai apa Ganesh lah. Ganesh nama macam nama dewa India, tak boleh pula. Guna lah, abang guna nama perkataan Guna. Abang kepada Suha ni namanya Guna. Guna ni memang hari-hari dia tak kerja tau. Lepas habis SPM dia tak kerja. Tolong mak dia pun tak, dia kata. Tolong mak dia pun tak, kerja kat luar pun tak. Dia tahu hari-hari minta duit dekat mak dia, lepas tu minum dengan kawan-kawan. Selalunya diorang akan lepak daripada pukul petang sampai jejak ke tengah malam baru balik. Puaslah mak dia marah ni. Mak dia marah, perangai tu kena berubah. Mak dia cakap, pergilah cari kerja, bina hidup. Dan hari-hari Suha dengar mak dia marah abang dia si Guna ni supaya berubah, tapi abang dia tak pernah nak berubah. Dan nak jadi cerita, pada suatu hari bergaduh mak dia ni dengan abang dia. Puncanya waktu tu katanya lepas 9 pukul 10 malam lah, abang dia ni minta duit dekat mak dia, tapi mak dia cakap tak ada duit. Duit yang ada tu pun memang cukup-cukup untuk perbelanjaan bulan tu. Jadi bergaduhlah si emak dan juga si anak lelaki ni. Bergaduh sampai bertekak-tekak. Sampai mak dia nangis-nangis, kata Suha. Marahkan kepada abang dia ni memang tak berubah. Patutnya sebagai lelaki kena cari kerja. Kalau tak nak sama belajar pun cari kerja. Tapi abang dia tak nak, tahu-tahu minta duit. Dan malam tu bergaduh gila sebab duit dah tak cukup untuk bulan tu. Tapi nak jadi cerita lah, dah takdir Tuhan kan. Bergaduh, akhirnya abang dia ni secara tak sengaja
tertolak mak dia sampai mak dia jatuh, dan abang dia pergi dekat dalam bilik mak dia, selongkar almari dan ambil duit yang mak dia dah simpan untuk bulan tu. Suha ni memang tak boleh nak buat apa. Waktu tu dia masih sekolah lagi lah, masih bukan 20-an, dia masih sekolah lagi. Dia masih sekolah lagi dan dia tahu menangis dan peluk mak dia. Dia tak berani nak melawan abang dia sebab abang ni berbadan besar tau. Dia kata abang dia besar tinggi. Yang dia ni kurus je Suha ni. Suha ni perempuan kurus je. Jadi bila tengok abang dia tolak mak dia sampai terjatuh dan ambil dia tahu menangis dengan mak dia. Jadi mak dia semalam-malam tu menangis sampai mak dia berdoa malam tu, berdoa kepada Yang Kuasa, kepada Tuhan, supaya anaknya diberi pengajaran, diberi petunjuk, supaya anak dia berubah dalam keadaan nangis-nangis semak tadi kan. Mohon pada Tuhan, kalau kita dalam Islam pada Allah Ta'ala lah kan, supaya anak dia tu berubah. Jadi mak dia pun tidur dalam keadaan air mata meleleh-leleh lagi. Sebab bulan tu kata Suha memang bila abang dia dah ambil duit memang tak jadi apalah. Memang tak adalah perbelanjaan bulan tu. Terpaksa ikat perut makan apa yang ada. Dan mak dia mungkin akan berhutang dengan pihak kedai untuk ambil barang-barang dulu sebab duit dah tak ada kan, nak bayar kan. Jadi bila mak dia tidur, tiba-tiba waktu tengah malam rumah dia diketuk oleh polis. Polis ketuk, rupanya polis bagi tahu yang abang dia Guna dah meninggal aksiden. Waktu tu mak dia terus pengsan. Suha masa tu menangis-nangis tak tahu apa nak jadi dengan keluarga dia. Dia waktu tu telefon pun tak ada tau waktu tu. Yang kalau ada telefon pun dekat pejabat estate, dan dia akan telefon abang akak dia semua supaya baliklah dengan berita yang menimpa keluarga dia orang ni kan, yang abang dia Guna tu meninggal aksiden. Jadi dipendekkan cerita lah, abang takut terlalu panjang sangat. Dipendekkan cerita, upacara pengkebumian pun dibuat. Waktu sebelum abang dia dibakar, beberapa kali mak dia ni rasa macam, kalau orang Melayu kata terkilan tau. Terkilan sebab kenapa anak dia ni meninggal dalam keadaan dia sendiri tak redha. Dia sendiri tak merelakan anak dia pergi dan anak dia meninggal. Dia rasa macam sakit hati, pada masa yang sama sedih. Itu yang Suha cerita, Puan Suha cerita ke abang lah. Suha ni pun rasa macam marah tapi tak terlepas tu. Marah tu macam tak lepas. Marah pada abang dia tapi tak lepas sebab abang dia dah meninggal lah. Dah tak boleh nak diundur ke belakang kan. Jadi selepas habis pengkebumian, mayat tu dibakar dalam satu upacara, dan lepas tu abu dia pun disimpan di suatu tempat macam tu. Jadi malam tu selepas majlis pembakaran tu, mak dia mimpi abang dia Guna datang dalam keadaan menangis-nangis dan minta maaf. Sampaikan mak dia ni mimpi berkali-kali, start daripada malam abang dia kebumikan, sampailah kesudah 2-3 hari mak dia mimpi dan mak dia akan menangis-nangis sambil mak dia rasa kecewa sangat. Dia beritahu Kak Suha, dia kecewa sangat kenapa abang dia buat macam ni, tinggalkan dekat mak dia dalam keadaan mak dia tak merelakan, tak redha. Dan disebabkan itu mak dia makin hari makin susut. Bila dah seminggu lebih tak makan, mak dia susut sebab hari-hari mimpi abang dia menangis minta maaf dengan apa yang terjadi. Akhirnya mak dia pun dimasukkan ke hospital. Bila mak dia dimasukkan ke hospital, tu keadaannya okey sikit. Dia kata mak dia okey, sihat macam biasa, dan akhirnya selepas tu mak dia pun keluarlah daripada hospital. Bila balik hospital, bawa balik rumah lah kan. Tapi hatinya terdetik tau, kenapa anak dia tiap-tiap kali datang dalam mimpi. Apa sebenarnya yang berlaku? Dia rasa macam dia nak tahu je. Jadi dia minta Suha carikan siapa-siapa bukti yang ada di tempat kejadian sewaktu abang dia aksiden. Rupanya waktu abang dia aksiden, abang dia bukan berseorangan tau. Abang dia bersama seorang lelaki kawan, kita panggil Siva lah kan. Abang ada kawan waktu tu aksiden sama-sama, namanya Siva. Jadi emak ni minta Suha cari kawan abang dia yang ada di tempat kerja dan yang sama-sama aksiden dengan kawan dia. Dah jumpa. Bila dah jumpa, dipanggillah Siva ni
datang ke rumah. Nak tahu, mak dia macam ada insting tau, ada yang tak kena ni, ada sesuatu yang tak kena. Jadi mak dia pun panggillah si Siva datang rumah. Pada awalnya Siva macam takut-takut sebab takut dipersalahkan atas kematian Guna. Tapi dialah demi hajat orang tua kan, dia orang pun si Siva pun datanglah ke rumah Guna, jumpa dengan emak Guna. Sebenarnya abang pecahkan 2 part sebab abang nak pergi minum. Abang nak pergi minum. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 12 lebih. Dekat-dekat pukul 1 lah, 12.30, 12.40. Jadi boleh kata awal malam. Dan hari ni tak ada anjing yang berbunyi. Mungkin bukan cerita hantu sangat ke. Okay, kita sambung cerita. Jadi mak dia ni tanyalah dengan si Siva ni, apa yang berlaku pada malam tu. Kalau korang nak tahu, sebelum abang lanjutkan cerita, mengikut kata Suha, dekat estate tu, atau boleh kita katakan kampung tu lah, dekat kampung tu, dia ada macam satu sumpahan tau. Kalau orang buat salah, akan muncul satu makhluk macam monyet, tapi besar, berbulu-bulu, bukan, dia tak besar. Dia tinggi manusia, tapi berbulu-bulu, mukanya warna hitam, matanya warna hitam. Mukanya warna merah. Mukanya warna merah, matanya warna hitam. Akan muncul benda tu kalau ada perompak ke, ada rumah terbakar ke, atau khianat orang ke. Itu yang terjadi dekat kampungku. Jadi Siva pun ceritalah kepada emak si Guna dan juga Suha apa sebenarnya yang berlaku malam tu. Malam tu selepas dia boleh kata Guna ambil duit mak dia tadi, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia pergi jemput Siva dekat rumah naik motor. Lepas tu dia orang pun terus menuju ke Pekan. Sampai kat Pekan, dia orang ni minum-minum lah. Dia orang pun minum-minum. Lepas tu dah habis minum-minum, lebih kurang pukul 12, pukul 1 macam tu. Dia berdua, Siva dengan Guna pun balik ke estate dia orang, ke kampung dia orang lah. Dalam perjalanan, tiba-tiba angin kuat, yang sangat kuat, sampaikan diorang ni terhoyong-hayang. Diorang ni dalam keadaan yang pening-pening lah juga kan. Faham-faham ya. Dalam keadaan yang pening-pening juga. Jadi bawa motor tu tak stable tau. Bila bawa motor tak stable, bila angin tiup lagi kuat, memang senang masuk ke longkang. Tapi mujur lah tak ada masuk ke longkang. Perjalanan diteruskan. Di kawasan kelapa sawit waktu tu, tiba-tiba si Siva nampak satu benda dekat tengah jalan. Benda tu macam beruk, macam monyet, mukanya warna merah, matanya warna hitam, berbulu-bulu, warna hitam bulu dia. Jadi waktu tu Siva tepuk bahu Guna. Dia suruh Guna berhenti dan diorang pun akhirnya berhenti. Tapi bila berhenti, nampak dekat depan tu benda tu macam seolah-olah marah. Daripada tak nampak gigi, dia menyeringai nampak gigi. Macam benda tu macam nak makan dia berdua tau. Jadi dia orang berdua ni rasa takut gila, berpeluh-peluh. Daripada tadi macam seronok sangat, sekarang ni bila nampak benda tu tengah jalan macam nak makan dia orang, dia rasa takut sangat. Bila dia takut sangat, dia patah balik tau. Dia start motor, dia patah balik. Nak patah ke bandar balik lah. Bila yang patah balik tu, tengah memecut, baru nak memecut tu, tiba-tiba dekat depan dia orang, muncul benda tu. Beruk muka merah tu, dengan mata hitam tu, muncul. Dan macam nak tampar dia orang. Macam, gitu. Macam nak tampar dia orang. Dan dia orang mengelak. Akhirnya motor dia orang accident, langgar pokok. Dan waktu itulah Guna meninggal dan juga Siva tak sedarkan diri. Jadi bila mak si Guna ni dengar cerita daripada Siva, dia punya sedih tu, betul lah memang ada cerita-cerita daripada orang kampung. Kalau ada ahli kampung tu buat onar ataupun buat perkara-perkara yang jahat, benda tu akan muncul. Itu makhluk berbulu muka merah tu akan muncul. Jadi kejahatan yang dekat sini adalah emak si Guna anggap kejahatannya adalah si Guna ambil duit mak dia. Ambil duit mak dia itu adalah satu kejahatan pada dia. Jadi bila dah macam tu, sebab itulah munculnya benda makhluk berbulu tu dan menyebabkan Guna accident. Gatal pula mata abang. Okey, Guna accident dengan Siva. Okey, jadi mak dia ni sedih gila lah bila dia dengar cerita tu. Alah sedihnya, dia kata
Kalau tidak, anak dia tak matilah, anak dia masih hidup dan dalam keadaan uh, dia pun anggaplah anak dia tu meninggal dalam keadaan yang berdosa lah, berdosa dengan mak kan, sebab menyebabkan mak terkilan dengan kematian tu. Jadi bila dah dengar cerita tu, seharian lah si emak ni menangis. Menangis kesedihan lah, sebab rasa macam menyesal sesuatu yang tak dapat nak diulang semula. Jadi malam tu kata Suha, ribut taufan, ribut hujan, ribut sampaikan pintu dengan tikap dia orang punya rumah bergegar-gegar. Macam ada benda yang nak merempuh masuk. Jadi mak dia ni sedih, dalam keadaan yang sedih pun masih lagi rasa macam dia cakap dengan Suha tau. Dia cakap dengan Suha, ini bukan ribut, dia kata. Ini adalah kesedihan. Abang kau punya sedih datang kat rumah kita. Kejap lagi mesti abang kau datang. Dia kata, nak minta maaf dekat mak lah, dia kata. Dekat mak lah, dia kata. Lepas tu Suha cakap lah dengan mak dia, jangan fikir yang bukan-bukan lah. Benda ni, yalah, orang dah mati kan, orang dah mati takkan balik semula, kata Suha. Dia suruh mak dia redha dengan apa yang abang dia dah buat kan. Jadi ributnya berterusan, habis je ribut lebih kurang pukul 1 macam tu. Maksud tu Suha tidur dengan mak dia tau. Tiba-tiba dengar satu ketukan daripada pintu dapur. Ketukannya tak banyak, macam ni, tak tak, 2-3 kali je, 2-3 kali. Sampaikan Suha terkejut, dan dia kejut mak dia. Bila mak dia terbangun, mak dia pun dengar benda yang sama, dengar ketukan tu. Jadi diorang pun berpandangan sesama sendiri. Dan mak dia decide, mak dia bercadang nak buka lah pintu tu. Dan ketukan tu dibuat dekat pintu dapur tau. Diorang dengar daripada pintu dapur. Dia pun nak buka lah pintu dapur tu, tapi Suha kata jangan, mungkin perompak. Sebab belakang rumah diorang tu bukit estate lah kan. Jadi takutlah kalau orang jahat mengumpul masuk kan, bahaya pula kan. Jadi dia tak kasih mak dia. Dia kata kita buat tidur. Lepas tu dia pun tidur balik. Bila dia tidur, rupanya sewaktu tidur ni si mak mimpi tau. Mak mimpi abang dia datang, si Guna datang nak minta maaf, dia kata. Lepas tu tengah-tengah malam tu juga, dalam masa setengah jam ke 1 jam, dengar lagi sekali lagi ketukan. Bila dia dengar ketukan, terus mak dia bangun. Mak dia cakap apa? Abang kau balik nak minta maaf, dia kata. Biar mak buka pintu tu. Suha masa tu takut juga tau, dia kata. Betul ke? Mana ada abang balik, mak? Dia kata orang meninggal tak boleh balik, mak. Orang meninggal memang tetap meninggal. Yang ada ketuk pintu tu mungkin penjahat. Mak dia kata tak, ni abang kau ni datang balik ni nak minta maaf dengan mak ni. Lepas tu Suha pergi dekat ruang tengah, ambil air, bagi minum dekat mak dia. Suruh mak dia bersabar. Mak dia cakap, ni mimpi mak, mimpi. Okey, dia orang pun sambung tidur. Bila sambung tidur, lepas tu tak lama tu, lebih kurang 2-3 minit lepas tu, dengar lagi ketukan. Tak macam tu dekat pintu dapur. Kali ni mak dia terus menangis. Mak dia terus cakap, Guna, sabar Guna, mak datang. Cakap tu. Kalau korang jadi Suha, berada kat tempat Suha, bila mak kau menjijik macam tu, kalau abang peluk mak abang, apa yang ketuk kan? Dalam belakang tu hutan, takut juga. Tak boleh jadi. Tapi itu yang Suha buat. Suha cuba sedarkan mak dia lah mana ada ketukan tu. Tapi nak jadi cerita, mak dia pun terus lari. Ni macam kasih sayang seorang mak tau. Mak dia terus lari, mak dia buka pintu dapur. Bila mak dia buka pintu dapur, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa pun, tak ada ribut, tak ada apa, dan tak ada nampak apa-apa. Okey. Lepas tu Suha pun berdiri dekat belakang mak dia. Dia cakap dengan mak dia, kan dah cakap tak ada siapa-siapa, mak. Mak jangan bayanglah abang balik. Abang dah tak balik dah. Abang dah meninggal dah. Abang berada di alam lain, dah tak sama dengan kita. Tapi ada satu peristiwa yang buatkan Suha ingat sampai sekarang. Iaitu waktu Suha tutup pintu dan mak dia dalam keadaan yang sunggul, tiba-tiba di kawasan atas bukit dengar suara abang dia. Ma! Dia cakap tu je. Sekali je. Suha kata memang dia tahu itu suara abang dia, dan waktu tu mak dia terus menangis terduduk. Dalam keadaan terduduk tu, mak dia terus cakap, mak maafkan kau. Mak maafkan kau. Tenanglah di sana. Itu je mak dia cakap. Dan mak dia terus menangis.
Suha masa tu menangis. Tak, Suha rasa takut. Dia kata, mana boleh, dah yang mati hidup balik kan. Mustahil. Jadi dia pun tutup pintu dapur. Tapi waktu tu otak dia terfikir-fikir, abang dia ke, abang dia ke. Tapi memang suara abang dia. Dia pun pimpin mak dia masuk dalam tidur. Dan semalam-malam tu dia asyik terfikir benda yang sama. Dan dia berharap abang dia panggil sekali lagi. Tapi sampai kesudah abang dia tak panggil. Dan akhirnya esoknya siang. Lepas siang, Suha ceritakan benda ni pada kawan-kawan dia yang satu tempat tu kan. Rupanya adalah yang cakap, dia kata malam tadi, malam waktu dia tengah ribut tu, sebenarnya ada satu perkara yang pelik. Ribut tu, dia kata dengar orang menjerit-jerit tau. Kalau dengar betul-betul bunyi ribut tu, seperti suara orang menangis mendayu-dayu, menjerit-jerit lah, menangis mendayu-dayu. Dia cakap lah dengan Suha, kau dengar tak? Suha kata, Suha kata tak dengar, aku dengar macam ribut biasa je. Kata, iya, ramai-ramai kawan dia cakap, sampaikan orang-orang kawasan situ takut nak buka tingkap, nak jengah-jengah. Dia punya bunyi angin, sempoi angin tu macam orang menangis-nangis tau, macam menangis-nangis minta maaf macam tu. Mungkin yang menangis-nangis tu adalah abang Suha, iaitu Guna yang meninggal tu kan. Jadi sejak daripada itu memang Suha ingat sampai sekarang peristiwa macam mana dia dengar suara abang dia dan macam mana dia terkesan dekat diri dia. Kasih sayang seorang mak tu memang tak ada batas. Walaupun anak dia dah meninggal, tetap kasih sayang tu. Dan walaupun anak dia dah tolak dia, dah ambil duit dia, tapi redha mak tu tetap adalah redha seorang mak. Memang susah nak cari redha macam tu. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Walaupun cerita kali ni agak sangat pendek lah, tapi pengajarannya, abang dengar cerita ni kan, abang bukan rasa seram tau. Yang seram tu part yang makhluk berbulu tu, makhluk berbulu yang muncul dekat tengah jalan. Kalau korang daripada estate yang sama ataupun daripada kampung yang sama, kalau boleh komen-komen kat bawah yang mengatakan benda ni memang betul-betul pernah terjadi, yang kemunculan beruk ni. Kalau siapa-siapa yang nak buat onar ataupun nak buat kesalahan dekat kampung ataupun dekat kawasan estate tu, sama ada Pontian atau Keluang macam tu, jadi korang boleh komen kat bawah. Lepas tu abang nak ucapkan terima kasih kepada Puan Suha sebab bagi cerita yang sangat menyayat hati lah bagi abang. Sedih lah. Abang rasa macam mak tetap mak lah, walaupun anak dah meninggal, walaupun anak buat salah dekat dia, dia punya kemaafan tu terlalu tinggi. Dan cerita kali ni best sebabnya first time abang dapat cerita hantu daripada orang India, daripada orang kita lah, orang India kita. Okay, terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.